بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Mari kita mula kelas kita dengan bacaan Fatihah insyaAllah. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala shifa bala nasr al-a'da sufa ghayth al-burj rahmatan jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat ala niyyati Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lana dhunubana wa yassir lana umurana wa qina jami'a hajjana ya qadi hajjati rabbil alamin wa ala niyyati salihah wa asraf as-salih wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وحبه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mudahkan untuk kita pada hari ini, hari yang mulia yang penuh dengan rahmat dan maghfirat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berterusan untuk kelas tadabbur kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima pada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai pada juzuk 19 insya-Allah pada hari ini. Insya-Allah malam ini malam 20 insya-Allah. Nuridul himmah. Nah, kamu semua insya-Allah semangat kuat insya-Allah untuk 10 terakhir biiznillah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantukan kami untuk ibadah, untuk tunaikan ibadah dengan cara yang terbaik ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kita ya Allah. Jadikan kita daripada golongan orang yang bertakwa ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Juzuk ke-19. Juzuk nama waqala alladhina la yarjun. Waqala alladhina la yarjun. Jumlah ayat di dalam juzuk ini adalah 343. 343 ayat dalam juzuk ini. Nah, awal juzuk ini bermula pada ayat 21 daripada surah Al-Furqan pada qawlihi ta'ala وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. Pada surah Al-Furqan ayat 21 dan akhir juzuk ini berakhir pada ayat 59 daripada surah An-Naml. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. Nah, dan juzuk ini ada badannya 57 ayat daripada surah Al-Furqan dan seluruh surah Asy-Syu'ara dan 59 ayat daripada surah An-Naml. 57 ayat daripada surah Al-Furqan, seluruh surah Asy-Syu'ara, dan 59 ayat daripada surah An-Naml. Ayatnya surah Al-Furqan, surah Asy-Syu'ara, dan surah An-Naml, semua itu adalah ayatnya ayat Makkiyah. Nah, di antara kisah-kisah yang di dalam juzuk ini, kita ada kisah Nabiullah Musa alaihissalam dengan Fir'aun pada ayat 10 hingga ayat 68 daripada surah Asy-Syu'ara, dan juga adalah kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya
daripada ayat 69 hingga ayat 104 daripada surah Syuara juga. Dan kisah Nabiullah Nuh alaihissalam dengan kaumnya daripada ayat 105 hingga 122. Dan kisah Nabiullah Hud alaihissalam dan kaum Ad adalah daripada ayat 123 hingga ayat 140 surah Syuara juga. Seterusnya adalah kisah Nabiullah Saleh dengan kaumnya, dengan kaum Samud, adalah daripada ayat 141 hingga ayat 159. Dan kisah Nabiullah Lut alaihissalam dan juga kaumnya adalah daripada ayat 160 hingga ayat 175. Dan kisah Nabiullah Shu'aib alaihissalam dengan Ashabul Aikah daripada ayat 176 hingga ayat 191 daripada surah Syuara. Dan juga kisah Nabiullah Dawud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam daripada surah An-Naml ayat 15 hingga ayat 44. Semua kisah-kisah ini adalah di antara kisah yang ada di dalam juzuk ke-19. Di antara doa-doa penting, saya ada soalan sebelum kita teruskan. Macam pada tajuk-tajuk kisah yang kita baca ini, macam ada kisah-kisah yang sudah berulang banyak kali. Macam dah berapa kali berulang kisahnya. Apa hikmah kisah-kisah berulang di dalam Al-Quran? Atau apa hikmah ada pada ayat daripada Al-Quran yang berulang-ulang? Manusia mudah lupa, Syekh. Jadi Allah ulang-ulang biar ingat. Supaya ingat. Okey, boleh faham. Maknanya yang sebab adalah di antara sebabnya untuk orang ingat-ingat kisah ini berulang-ulang, jadi orang lebih ingat. Lain pada itu, ada siapa-siapa ada jawapan? Beri kekuatan pada Nabi boleh, Syekh. Kalau Nabi perjuangan dia macam dia sedih, Allah kembalikan balik kisah itu. Boleh jadi juga. Yani untuk kadzalika sualaika seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala maksud adalah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah para nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, boleh juga. Ini adalah di antara sebab adalah kisah-kisah yang berulang-ulang. Di antaranya seperti mana sebut tadi adalah kisah ini berulang, ada manfaat, ada ingatan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya. Naam. Diceritakan kisah ini berulang-ulang dan kadang-kadang kisah setiap Nabi daripada Nabi itu adalah tidak datang dalam satu surah. Kecuali seorang Nabi datang kisahnya dalam satu surah semua. Siapa? Nabi siapa? Yusuf. Yusuf, Masya Allah. Ahsanti. Nabi Allah Yusuf. Kisahnya sempurna di dalam surahnya. Kisah para Nabi yang lain semua adalah sebahagian. Yang kita apabila dalam juzuk ini, macam juzuk 19, kita sebut kisah Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Sebahagian daripada kisah itu, bukan semua kisah itu. Naam. Kadang-kadang ada sebahagian dari kisah daripada surah yang lain. Kisah Nuh alaihissalam dengan kaumnya. Jadi mungkin kalau kita nak bagi pada tajuk-tajuk, mungkin kita kena bagi pada setiap kaum apa yang berlaku dalam kisah itu. Tapi itu adalah terlalu panjang. Jadi kita buat dengan cara ringkas tentang bab ini. Mudah-mudahan dengan jadual ini kamu boleh rujukkan, boleh ada tadabbur, sisi tadabbur. Malam ni selepas solat tarawih kamu buka Quran, kamu tengok Quran, tengok terjemahan, cari. Benda ni apabila kamu usaha untuk dapat ilmu akan ingat lagi kuat insya-Allah SWT. Kemudian saya nasihat pada kamu semua. Nasihat untuk diri saya dan juga kepada kamu semua. Usahalah macam daripada juzuk ini ada banyak kisah kan. Kamu dengar kisah daripada saya dan mungkin kamu baca kisahnya sendiri juga.
Cubalah di hujung hari, macam share lah dengan kawan-kawan. Kamu tahu tak, hari ni kita baca juzuk 19, juzuk ke-19. Apa yang ada di dalam juzuk ini? Ada macam ni, Allah SWT ceritakan tentang kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Adam. Contoh kita ceritakan pada orang-orang itu. Ceritakan dalam grup-grup bagi orang faham apa yang dia baca. Sekarang kadang-kadang ada orang baca je. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita tadabbur Al-Quran, lagi bagus. Sekurang-kurangnya kita lah tahu apa yang lalu tentang apa yang ada di dalamnya. Nah, jadi ada kisah Nabi Allah Saleh alaihi salam dengan kaumnya pada surah Asy-Syu'ara ayat 141 hingga ayat 159. Kisah Nabi Allah Lut alaihi salam pada surah Syu'ara juga 160 hingga 175. Kisah Shu'aib alaihi salam dengan Ashabil Aikah daripada 176 hingga 191. Lastnya adalah kisah Dawud alaihi salam, Dawud dan Sulaiman alaihi salam pada ayat 15 hingga ayat 44 daripada surah nah, surah An-Naml. Nah, doa-doa yang ada di dalam juzuk ini adalah doa untuk, doa memohon adalah keluarga salih. Mungkin terjemahan adalah doa memohon adalah keselamatan dunia dan akhirat. Dan doa adalah untuk Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dan minta syukur, meminta adalah syukur dan amal salih. Mari kita tengok sama-sama doa-doa ini. Yang pertama adalah doa adalah memohon keluarga salihah, yakni adalah isteri dan anak-anak yang salih. Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, beri pada kami daripada keluarga kita. Ha? Wa zurriyatina, dan zuriat-zuriat kami ya Allah. Qurrata ain, qurrata ain, buah hati untuk kita ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kita untuk orang bertakwa. Menunjuk kepada orang yang bertakwa. Bimbing dan tunjuk kepada orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masya-Allah. Doa ini adalah doa yang sangat bagus, boleh kita amalkan di depan kita. Masya-Allah, saya tengok juga orang Melayu ini adalah di antara doa yang banyak guna. Saya orang Arab, apabila sampai ke negara Malaysia, saya tengok kebanyakan pada doanya adalah doa mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa Al-Quran dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan pada orang doa, dan apabila dia doa bahasa Arab, dia doa Quran yang ada dalam Quran atau yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pada hadis. Contoh ini sangat bagus. Kita orang Arab pun sama. Kita buat doa seperti itu. Tapi kadang-kadang ada sebahagian sikit daripada doa daripada Quran dan sunnah, dan banyak doa daripada sendiri. Lakin al-afdal, yang lebih baik adalah doa daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu adalah diutamakan pada doa sendiri. Sebab tak tahu doa kita ini adakah baik untuk diri kita ataupun tidak. Takut kita doa, tapi doa itu tidak sesuai untuk diri kita. Tidak baik untuk diri kita. Dalam doa ini adalah doa juga untuk minta selamat di dunia dan akhirat. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Boleh kita doa macam tu? Boleh. Juga Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Ini pun daripada surah Asy-Syu'ara ayat 83 hingga ayat 85. Dan juga doa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam untuk minta syukuran daripada Allah Subhanahu wa taala dan amalkan yang salih. Rabbi auzani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Allah Subhanahu wa taala beri macam-macam kepada Nabi Allah Sulaiman. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, ya auzini an ashkura ni'mataka, beri aku untuk syukur atas nikmat yang beri pada saya. Allati an'amta alayya wa ala walidayya, bukan untuk atas saya saja, untuk atas ibu bapa saya juga, wa ala walidayya, wa na'amala salihan tardah, untuk amalkan yang salih.
Doa ini pun adalah di antara doa yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Rabbi uzani an ashkur ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Contoh orang adalah dapat kemudahan di dalam dunia ni, dapat rezeki yang banyak. Ha? Dapat rezeki yang tak sangka dapat rezeki itu adalah doa. Doa untuk diri kamu, doa untuk ayah dan ibu kamu, doa untuk Allah Subhanahu Wa Taala bantu kamu untuk amalkan yang saleh, untuk kamu sentiasa dalam amalan yang saleh. Ini adalah di antara doa yang kita boleh amalkan, yaitu daripada surah An-Naml ayat 19. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Semalam juzuk 18 kita ada cakap nak ceritakan tentang hadisatul ifk. Hadisatul ifk apa maksud? Iaitu fitnah yang terjadi kepada Sayyidah Aisyah. Naam. Fitnah yang terjadi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma salli alaika ya sayyidi Rasulullah. Allahumma salli alaika ya sayyidi Rasulullah. Pada ayat surah An-Nur ayat 11 hingga ayat 26. Daripada ayat 11 hingga ayat 26. Dalam surah An-Nur ada macam-macam tentang hukum hakam juga. Nah, ada hukum li'an juga. Hukum ni adalah sangat dahsyat, masya-Allah. Dalamnya adalah ceritakan di awal surah An-Nur. Insya-Allah kita tidak sebutkan semalam. Mungkin dia termasuk dalam hukum fiqh, tak apalah. Kita ceritakan kisah-kisah ya. Tapi insya-Allah dalam Al-Quran ini ada banyak benda. Kelas kita ini tak boleh nak coverkan semua sekali. Nak coverkan semua benda yang ada di dalamnya mungkin susah, tak dapat. Tapi insya-Allah taala jika Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan saya kepada Ramadan yang akan datang, insya-Allah saya akan usaha buat ringkasan pada setiap kisah. Ada ringkas, kita buat benda ni. Mungkin saya akan usaha insya-Allah Subhanahu Wa Taala join 2-3 orang. Kita buat kerja ni sama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terimakan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada orang yang dia rasa dia layak untuk kerja ni, bolehlah maklumkan, boleh kita kerja sama-sama insya-Allah. Nak dapat saham akhirat, kita kumpulkan benda tu, kita buat insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Kisah Sayyidah Aisyah hadisatul ifk adalah kisah fitnah yang terjadi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada surah An-Nur ayat 11 hingga ayat 26. Tentang kisah ini, hadisatul ifk. Awal-awal, siapa itu Sayyidah Aisyah? Siapa Sayyidah Aisyah? Isteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah anak seorang sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dikirakan daripada ummahatul mukminin, ibu kepada orang yang beriman. Nah, ummahatul mukminin. Dan dia adalah seorang daripada yang riwayatkan hadis banyak daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dikenalikan juga dikenalikan ada Sayyidah Aisyah dengan apa? Dengan orang yang hebat ilmunya. Dia orang faqihah. Subhanallah. Dia orang ahli ilmu. Naam. Dan dia adalah banyak daripada sahabat yang balik pada Sayyidah Aisyah minta terangan tentang hukum ataupun terangan tentang masalah. Naam. Radhiyallahu anha wa ardaha. Allahumma ij'alna ma habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala baitihi fi jannati ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kita dengan baginda Nabi Muhammad dan keluarga-keluarganya ya Allah di syurga. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Aisyah, ada orang yang fitnahkannya. Dikatakan Sayyidah Aisyah melakukan melakukan fahsyah dengan seorang.
Kisahnya bagaimana terjadi itu, mari kita ceritakan satu-satu insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadisatul ifk ini dipanggil hadisatul ifk ataupun keadaan fitnah itu terjadi bila terjadi selepas Ghazwa Bani Al-Mustaliq. Selepas Ghazwa Bani Al-Mustaliq. Sayyidah Aisyah hilang untuknya satu hiasan yang dia pakai, ada gelang, bukan gelang, apa, rantai yang dipakai adalah daripada hilang. Naam. Jadi Sayyidah Aisyah syari barang emas dia, kat mana jatuh itu, syari sana syari sini. Jadi tentera itu di masa itu adalah bergerak. Sayyidah Aisyah duduk di mana? Duduk di haudaj ataupun di atas unta, ada dijadikan seperti macam bukan rumah, macam tapak duduk, dan tapak itu ditutup, tidak nampak ada siapa di dalamnya. Jadi sahabat di masa itu jalan, dan dia ingat Sayyidah Aisyah kat mana? Sayyidah Aisyah tu masih duduk di dalam tempat itu, atas unta. Naam. Jadi dia ingat Sayyidah Aisyah ada. Naam. Dan di masa itu tentera itu adalah sudah jalan, askar sudah jalan. Jadi Sayyidah Aisyah apabila jadi seperti itu, dia syari barang emasnya tidak dijumpa. Nah, awal-awal dia cari-cari di dalam keadaan dia cari tentang barang emas dia, adalah lalu badannya seorang sahabat yang lihatnya, iaitu Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Seorang sahabat namanya Safwan adalah lihat pada Sayyidah Aisyah. Apabila lihat Sayyidah Aisyah dekat situ, adalah tak cakap apa-apa dengannya. Terus Sayyidah Aisyah, dinaikkan Sayyidah Aisyah di atas dinaikkan Sayyidah Aisyah dan dibawakan Sayyidah Aisyah pergi terus ke mana, untuk nak jumpa dengan kaum muslimin, maksudnya sebab orang itu sudah jalan jauh. Nah, jadi orang yang munafik di masa itu diambil kesempatan. Siapa munafik? Munafik orang itu yang zahirkan Islam tapi hakikatnya tak kuat Islamnya, atau dia adalah kerjanya namanya munafik. Jadi adalah kerjanya untuk nak lakukan fitnah. Jadi dia katakan Sayyidah Aisyah lakukan zina dengan Safwan. Apabila jadi seperti itu, orang cakap tentang hal isteri baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam bab itu adalah Nabi SAW ta'allam fi qalbihi min asy-syai'at. Nabi SAW tahu isteri niat bukan seperti itu. Tapi Nabi SAW tak boleh nak cakap apa. Dia dah sedih dalam hatinya orang cakap tentang hal isteri niat dan sebagainya. Jadi kena ada dalil supaya bagi orang yang buat fitnah itu diam, dan bagi semua orang tidak cakap hal ni lagi. Kalau nanti cakap tak, benda ni tak berlaku dan sebagainya, benda ni akan terbuka, setiap berapa lama akan terbuka, berulang kisah-kisah itu. Tapi Nabi SAW adalah dia sedih di dalam hatinya daripada apa yang terjadi, dan Nabi SAW tunggu wahyu untuk datang beritahu tentang hal ini. Apabila jadi seperti itu, Nabi SAW adalah juga musyawarah dengan banyak daripada sahabat. Di masa itu adalah ramai pada sahabat yang dia cakap tentang Sayyidah Aisyah ini bukan orang yang seperti itu. Sayyidah Aisyah ini adalah orang yang cakap benar, dia tidak tipu. Sayyidah Aisyah ini adalah Sayyidah Aisyah, macam-macam cakap tentang Sayyidah Aisyah kepada baikan dia, kepada dia orang baik, dia orang tahirah, maksudnya dia orang suci, yang dia tidak akan lakukan benda seperti itu. Di masa itu Nabi SAW tunggu tentang bab ini, tak cakap apa-apa. Dalam keadaan itu Nabi SAW tidak cakap apa-apa, sampai Nabi Muhammad SAW pun muamalat dengannya, dengan Sayyidah Aisyah, adalah berubah sikit. Nabi SAW adalah sampai dimasuk pada Sayyidah Aisyah, yusallim alaiha, maka Sayyidina Muhammad SAW kata pada Sayyidah Aisyah, kaifa tikum,
Ini boleh belajar daripada perkataan daripada kataan baru ni. Kaifatikum maksudnya kaifa haluki. Kaifatikum adalah jadi di masa itu dan Sayyidina Muhammad SAW tidak duduk di tempat itu, hanya macam tengok khabarnya, tengok dia macam mana. Dan Nabi SAW muamalat seperti itu bukan sebab Nabi SAW syak. Adakah Sayyidah Aisyah buat seperti itu? Tak. Nabi SAW tak macam tu. Jangan faham salah. Nabi SAW bukan seperti itu. Nabi Muhammad SAW adalah sedih dan risau apa yang berlaku untuk dirinya. Sebab orang cakap tentang isterinya. Jadi dia risau untuk apa yang berlaku pada hal ini dan juga untuk isterinya. Risau dirinya dan juga isterinya. Dan Nabi SAW tak nak cakap apa-apa dalam bab ini. Tak nak cakap hukum apa-apa tentang bab ini. Dan dia tunggukan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW la yajzim, tak bagi hukum yang macam tu. Sayyidah Aisyah kata macam ni ataupun macam ni. Tak. Nabi SAW tak cakap apa-apa. Tak dengar pada apa orang yang kata pada Sayyidah Aisyah buat macam tak dengar. Tunggu apa? Tunggu wahyu. Di masa itu adalah wahyu lambat turun. Maksudnya lambat, Allah SWT lambatkan wahyu turunkan di atas Nabi SAW selama sebulan. Cuba bayangkan bagaimana hal Nabi SAW di masa itu. Orang cakap tentang hal isterinya. Sayyidah Aisyah bagaimana halnya? Sayyidah Aisyah. Ini dalam keadaan, bagaimana keadaannya? Jadi di masa itu, mungkin kata, kenapa? Ini adalah isteri Nabi SAW. Kenapa Allah SWT tak turunkan wahyu terus? Bagi jelaskan tentang hukum ni. Kenapa Allah SWT tak turunkan tentang bab ini, kata benda ni adalah bohong, tak betul. Semua yang berlaku di atas muka bumi ini ada hikmahnya. Ada apa? Hikmahnya. Selepas masa sebulan, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu pada ayat 11 hingga ayat 21 daripada surah An-Nur tentang bab ini. Apabila turunkan wahyu di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, farihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam gembira. Dan dia ceritakan basyaraha. Dia ceritakan kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah seronok sangat tentang bab ini. Jadi Ummu Sayyidah Aisyah, ibu kepada Sayyidah Aisyah. Nah, Allah Subhanallah. Ibu kepada Sayyidah Aisyah adalah, dia kata pada Sayyidah Aisyah, mintalah kamu pergilah, terima kasih dengan Rasulullah SAW. Maksudnya pergi usyukuri Rasul Nabi SAW. Pergi terima kasih dengan Nabi SAW. Turunkan wahyu tentang kamu dan sebagainya. فقالت قولتها المشهورة والله لا أشكر إلا الله الذي برأني. Demi Allah, saya tidak syukur kepada siapa selain pada Allah SWT yang selamatkan, yang berra'ani, yang selamatkan saya daripada fitnah ini, yang terangkan tentang hal fitnah ini. Jadi di masa itu apabila turunkan ayat Al-Quran tentang bab ini, lambatnya adalah seperti mana kita kata, di antara sebabnya adalah lambat turunkan wahyu tentang bab ini adalah banyak pada sebabnya. Di antaranya untuk ujian untuk orang Islam. Kita kata apa? Tidak ada benda yang berlaku di atas muka bumi ini tanpa hikmah Allah SWT. Mesti setiap benda ada hikmah. Apabila jadi lambat, orang yang beriman dengan Rasulullah SAW, jadi akan tapis, akan tengok siapa yang husnuzan, siapa yang dia sangka baik, siapa yang dia sangka buruk, siapa yang akan terima apa yang orang cakap, siapa tak terima. Jadi boleh nampak orang itu betul-betul. Dan di sama waktu untuk terangkan orang munafik. Nanti orang munafik akan sokong sama-sama, dia cakap sama-sama. Jadi di masa itu akan orang Islam akan tahu orang munafik. Dan subhanallah, ada seorang yang besar, itu Rasul Munafiqin, kepala orang munafik ataupun orang yang besar daripada orang munafik, iaitu Abdullah bin Abi bin Salul
Yang dia apa, yang dia adalah sampai berita ini ataupun fitnah ini di antara orang Islam. Seperti mana saya sebut, lepas turunkan ayat ini, Allah SWT barra Sayyidah Aisyah. Allah SWT jauhkan fitnah ini pada Sayyidah Aisyah. Maksudnya, terangkan tentang hukum ini Sayyidah Aisyah. Bukan seperti itu. Dan pada kisah ini, kita belajar untuk hal khabar yang sampai pada kita. Awal yang mula pada fitnah ini adalah seorang ceritakan fitnah ini. Kemudian orang lain ambil, tambah lagi. Orang lain ambil, tambah lagi. Cerita lagi besar ataupun ceritakan sama. Ha? Fitnah macam tu mula. Dia orang kata kalau adalah benda, dia jadi apabila orang pertama dia dengar, orang ke-10 tak sama beritanya dengan orang yang pertama. Subhanallah. Jadi kita kena hati-hati. Kalau kita dengar berita atau kita dengar kisah yang ada di dalamnya tentang na'udzubillah untuk hal tentang keluarga ataupun hal untuk fitnah atau hal untuk keluarga yang berkaitan dengan keluarga, jangan kamu ceritakan kepada siapa-siapa. Ahadus salihin kana yaghdab idza dzukira ahad indahu wa huwa ghaib. Yani dia tak terima untuk orang buat ghibah di majlisnya. Marah. Kalau ada contoh orang datang, contoh dia kata, "Ya, orang ni tahu dia buat apa, dia buat macam ni. Dia akan marah terus. Jangan cerita. Saya tak nak dengar apa-apa. Jangan cerita hal orang. Jangan adalah cakap tentang hal orang di tempat saya. Dia tak nak dengar ghibah. Orang ni buat macam ni, tak nak. Orang ni, ini benda ni berlaku banyak sangat di kampung-kampung. Boleh kata apa yang makan dalam rumah dah jiran yang lain dah tahu. Subhanallah. Kadang-kadang berlaku benda ni di kawasan kampung-kampung, orang yang duduk rapat-rapat, dekat-dekat. Ini sebab kamu kena hati-hati. Wahai perempuan yang solihah, yang hadir dengan kita, dengar baik-baik. Berita kamu di rumah, kisah kamu dekat rumah, dengan keluarga kamu, dengan suami kamu, dengan anak-anak kamu, tidak perlu kamu ceritakan dengan orang lain. Untuk kamu nak minta nasihat dan sebagainya. Kalau orang itu, kita tahu dia bukan ahli untuk amanah. Tak salah kamu minta nasihat dan sebagainya pada orang yang kita rasa dia ada ilmu. Tapi pada orang yang dia akan jadi apa cerita kamu akan sampaikan kepada orang yang lain, jangan. Masalah kamu suami isteri, settlekan sendiri. Usaha untuk settlekan sendiri. Apabila tak selesai masalah lagi, jangan bagi kepada orang luar, bagi kepada keluarga. Kalau ada dalam berita itu ataupun dalam cerita itu ada benda yang aib, dia tak akan cerita-cerita dengan orang yang lain. Tapi orang yang lain, dia akan cerita. Jadi hati-hati pada bab ini. Wahai orang yang dengar pada orang yang lain, orang ceritakan benda yang aib orang ataupun fitnah dan sebagainya, jangan percaya terus. Dan usaha untuk kamu tak dengar. Tak nak dengar, tak nak tahu. Dah, tutup cerita. Saya tak nak dengar hal orang. Wallah, semoga Allah SWT selamatkan dia. Dia tahu. Contoh, satu jiran datang dekat kamu, kata, tahu apa jadi ni? Orang ni, anak jiran tu dengan suaminya, apa yang berlaku? Na'udzubillah. Tak, saya tak tahu. Tak nak tahu. Semoga Allah SWT selamatkan orang itu. Semoga Allah SWT mudahkan untuknya. Dah, macam tu. Itu adalah benda yang kita kena jaga. Pada sebelum kita khabar sampai kepada orang yang lain, natayaqan adalah kita dapat yakin ataupun kita tahu itu berita memang betul. Jangan kita cerita benda yang tak betul. Sebab orang yang pertama dapat cerita itu, orang kedua dah tak sama. Orang ketiga pun dah tak sama. Dah ada tambah-tambah. Setiap orang tambah sikit, tambah sikit, tambah sikit. Dan subhanallah, benda ini adalah orang ulama yang cuba tentang bab ini. Ada satu orang ulama yang cuba tentang bab ini. Cuba apa? Cuba ceritakan satu benda dengan satu orang. Lepas tu dia kata sampaikan pada orang itu.
Dan setiap orang dia bagi senarai nama, setiap orang sampaikan pada orang yang lain, orang yang lain, orang yang lain. Akhirnya orang yang pertama kisahnya tak sama dengan orang yang terakhir. Dah cerita lain pula. Tak ada banyak tambahan benda yang tak ada dalam kisah itu. Jadi wahai hadirin dan hadirat, daripada husnul islamil mar' tarkuhu ma la ya'nih. Daripada tanda kesempurnaan iman orang adalah tarkuhu ma la ya'nih. Apa maksud tarkuhu ma la ya'nih? Yani dia tak campur pada benda yang tidak ada berkaitan badannya. Khalas, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'nih. Benda ni adalah tak berkaitan dengan kamu. Jangan campur. Jangan campur, tinggalkan. Ada orang ceritakan benda yang buruk pada kita tentang hal orang lain. Jangan dengar, stop. Di rumah saya jangan kamu buat, jangan kamu ceritakan benda-benda yang bukan-bukan. Saya tak nak dengar. Tak nak dengar tentang ghibah di rumah saya. Datang, biasalah wanita kadang-kadang minta maaf ya. Nak duduk sama-sama, tak boleh duduk senyap-senyap. Mesti ada minum kopi, makan keropok. Tapi dengan minum kopi, makan keropok ada banyak benda yang kisah-kisah. Cuba kita mula dengan daripada kita. Orang datang rumah kita, mungkin kita sifat bukan macam tu. Tapi orang datang rumah kita ada pada sifat seperti itu. Apabila dia dah mula nak cerita, kamu tukar cerita. Dia datang nak mula cakap hal orang, kamu tukar hal lain. Macam mana keropok itu? Bagus ke? Tak. Sedap. Semalam saya masak contoh kari pap. Sedapnya kari pap tu. Bagusnya tukar cerita. Kamu terus tukar cerita. Jadi orang tu akan faham. Kamu tak nak dengar. Jangan kamu, mungkin kalau kamu cakap dengan dia, jangan cakap lagi, saya tak nak dengar. Mungkin dia sedih lah pada kita. Tapi kalau orang itu dah buat banyak kali, kamu tegas dengan dia. Dah, tutup. Hal ni saya tak nak dengar apa-apa tentang bab itu. Dan kamu semua nasihatkan pada diri saya dan juga untuk semua yang orang hadir dengan saya, bab ini adalah boleh sampai rosakkan rumah orang. Hal ini boleh sampai rosakkan rumah orang. Nabi SAW adalah seorang Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Sayyidah Aisyah daripada fitnah ini. Sebab juga di antara Allah Subhanahu Wa Taala lambat turunkan wahyu dan tak terus bagi tak terus berita ini, sudah tahu itu berita palsu, tak betul. Di antara hikmahnya, sebab Allah SWT nak turunkan Quran untuknya. Jadi apabila sudah ada Quran di dalamnya, jadi Allah SWT selamatkan dia sampai ila yaumil qiyamah, sampai akhirat. Bukan di masa itu saja, sampai akhirat tak ada orang lagi akan cakap tentang halnya. Baik, kita ini adalah na'udzubillah min dzalik, berita-berita seperti itu boleh rosakkan rumah keluarga, boleh rosak rumah keluarga yang lain. Contohnya, kamu katalah contoh na'udzubillah, ni jiran ni macam selalu nampak orang masuk Quran. Bahaya, cerita seperti itu adalah bahaya sangat. Kalau kamu nak buat baik, kamu jangan cerita dengan orang lain, sebab benda ni akan jadi lagi teruk. Mungkin kamu bagi nasihat pada orang itu, bagi arahan dekat dia. Kalau nampak lagi benda macam tu berlaku, saya akan buat hal keadaan lain lah. Contoh. Jadi, dan juga yakinlah, mungkin adalah tiba-tiba nampak seorang lelaki masuk ke rumah seorang jiran. Lelaki tu tak tahu siapa, tapi kamu tak pernah nampak dia. Mana tahu, mungkin seorang daripada kerabatnya yang mahram, yang datang dari tempat jauh. Jadi, jangan kita cepat-cepat nak sangka buruk. Subhanallah, orang kata, orang yang sangka baik, dia selamat di dunia dan akhirat. Orang yang sangka baik, dia selamat di dunia dan akhirat. Sangka baik mungkin kerabat, mungkin orang kenal. Sangka baik, dia selamat di dunia akhirat. Tapi kalau sangka jahat, alhamdulillah, macam mana dia kata contoh orang ni orang tak kenal, lepas tu rupanya orang kerabat. Macam bagaimana? Apa yang akan berlaku? Kamu yang mula fitnah, kemudian orang yang lain cakap-cakap hal orang itu, semua dosa itu kamu akan kena. Orang yang pertama. Sebab orang yang pertama mula. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada wallahu alam. Maaf ya, saya rasa penting juga kita kena cakap tentang kisah ini.
Mudah-mudahan adalah manfaat untuk semua insya-Allah SWT. Di antara kisah-kisah yang lain, tadi lalu dengan kita banyak pada tajuk-tajuk kisah, mungkin saya boleh ada banyak pada kisah yang sudah berulang dengan kita, berapa kali berulang. Kisah Nabi Allah Ibrahim dengan kaumnya, kisah Nuh, kisah Hud, kisah Nabi Allah Musa dengan Fir'aun. Banyak pada bahagian ini ada berulang-ulang. Kisah Nabi Allah Saleh, kisah Nabi Allah Lut, kisah Shu'aib alaihissalam, kisah Dawud dan Sulaiman. Nah, adalah banyak pada kisah-kisah itu adalah berulang dengan kita. Ada kisah yang mungkin bagus kalau kita sebut juga adalah di kelas sebelum-sebelum ni pun ada 7 kelas kalau tak silap. Allahumma salli ala sayyidina Rasulullah. Nah, nah. Kisah Nabi Allah Ayub pada juzuk 17. Kisah Nabi Allah Ayub pada juzuk 17 pada ayat 83-84 pada surah Al-Anbiya. Nah, akan lalu juga dengan kita, tapi sedikit daripada kisah Nabiullah Ayub alaihissalam. Allah SWT firman dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 83, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Nah, Nabiullah Ayub adalah dikenali dengan orang yang banyak sabar sampai jadi seorang contoh. Yudrab fihi al-mathal, yani jadi seorang contoh untuk orang yang bersabar, orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala beri badannya harta banyak dan juga adalah anak, 20 anak, 26 anak, 26 anak ada untuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala beri badannya adalah macam-macam diberi badannya kepada Nabiullah Ayub alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada Nabiullah Ayub dengan apa? Dengan mati kepadanya anak-anak. Anaknya daripada anaknya yang mati. Fasabar. Maka Nabi Allah Ayub adalah apa? Dia sabar. Dan juga adalah diujikannya dengan apa? Harta. Maka dia syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi Allah Ayub adalah diujikan dengan apa? Sakit. Sakit yang teruk. Sampai adalah dikatakan tidak ada sebahagian pada anggota badannya tidak ada sakit badannya. Nah, dan adalah dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tinggalkan pada zikrullah dan tidak tinggalkan ingatannya pada Allah Subhanahu wa taala sampai ada banyak daripada orang-orang yang kelilingnya tinggalkannya. Nah, daripada sahabat, daripada kawan-kawan, daripada keluarga, hanya adalah seorang yang membantukannya dalam keadaan sakit itu adalah isterinya. Fi badi'il amr, di awalnya. Isterinya membantunya. Dia adalah seorang yang sakit teruk. Semua orang macam dah jauh badannya. Zaman kita ni banyak berlaku kan. Dulu kita ada kawan banyak. Kawan-kawan yang baik banyak. Kita kata baik. Wallahu a'lam. As-sadiq, kawan itu akan nampak betul-betul itu kawan di masa kita adalah dalam ujian. Adakah dia masih lagi ingat kita ataupun tidak? Ataupun orang tu tinggal kita jangan dia. Hati-hati. Bab ini adalah sangat penting. Cari orang kawan yang baik. Cari isteri yang salihah. Itu adalah sangat baik. Sebab ada pada sebahagian pada orang boleh tinggalkan orang atas masalah yang paling kecil. Tinggalkan orang dan jalan. Atau dia rasa dah manfaat kerjanya dengan kamu sudah selesai. Jadi dia tinggalkan. Rasa macam dah tak nak apa-apa pada kamu, tinggalkan. Jadi ini adalah perlu adalah hati-hati pada bab ini. Jadi isterinya namanya Rahmah bin Ephraim adalah dia sambung dengan Nabiullah Ayub, jaga kepada Nabiullah Ayub sampai hatta annaha ishtaghalat khadima 'inda al-qawm min ajli al-infaq 'ala zawjiha. Sampai dia kerja apa? Khidmat di rumah orang untuk dapat nafkah untuk dia dan suaminya. Dan
berterusan sakit Nabiullah Ayub adalah 18 aman, 18 tahun. Kanat fihi ni'mat zawjah salihah. Isteri Nabiullah Ayub 18 tahun jaga kepada Nabiullah Ayub dengan sangat baik. Isteri yang salihah jaga kepada suaminya dalam keadaan sangat baik. Bahkan iblis ini menang dalam keadaan itu adalah iblis waswas kepadanya, la'anahullah. Fadaqa sadruha, maka dia adalah rasa susah, dah susah. 18 tahun dia keadaan seperti itu, dia rasa macam susah. Sampai bila akan jadi seperti itu? Sampai bila akan jadi seperti itu? Jadi dia macam sedih dalam hatinya, apa hal saya ni macam ni. Maka Sayyidina Ayub di masa itu adalah marah. Dan wadzakkaraha bi ni'amillah, dan dia ingatkan kepada isterinya tentang nikmat-nikmat yang Allah SWT beri padanya. Wa da'a rabbahu qa'ila. Di masa itu Sayyidina Ayub, cuba bayangkan, Nabiullah Ayub sakit, isterinya 18 tahun, adalah dia jaga kepada Nabiullah Ayub, jaga sangat baik, buat semua yang terbaik. Sampai dia pergi kerja di rumah orang untuk cari nafkah. Kemudian adalah di satu masa isterinya kata seperti itu. Nabiullah Ayub sedih sangat. Sedih dalam hatinya. Semua orang tinggal apa? Isterinya ni. Isterinya pun tinggal. Dia macam sampai keadaan seperti itu. Maksud dia macam dah mula cakap, kenapa hal saya seperti ini? Daqa sadruha. Bukan tinggal Sayyidina Ayub. Dia daqa sadruha. Yani, fadakhalat alaihi qailah. Bukan adalah tinggal Nabiullah Ayub. Dia tak tinggal. Tapi dia sampai keadaan dia tak tahan. Dia kata, sampai bila kami seperti itu? Ila mata hadzal bala. Sampai bila bala ini akan berterusan? Nabiullah Ayub diingatkan pada nikmat yang Allah SWT beri dan sebagainya. Dan di akhirnya Nabiullah Ayub dengan hati, dengan rendahkan hati, dengan inkisar ilallah, dengan khusyuk, dengan adalah munajat dengan Allah SWT. Sebut, Rabbi inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku ni adalah sudah ada di atas, adalah ujian yang berat. Dur. Naam, wa anta arhamur rahimin, ya Allah, engkau adalah arhamur rahimin, rahmatku ya Allah. Di masa itu apabila jadi Nabiullah Ayub doa seperti itu, Allah SWT terima doanya. Fastajaba lahu rabbuh. Allah SWT terima doanya dan Nabiullah Ayub bangun seperti orang yang tak sakit. Wa'ada ilaihi maluhu, dan balik badannya, hartanya. Allah SWT bagi harta semula. Wa kathurat auladuhu, dan sampai ada ramai pada anak, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab. Allah SWT beri badannya, keluarganya, dan mithlahum ma'ahum, dan juga ada lagi tambahan, dan juga rahmat daripada kami, minna wa dhikra li ulil albab, untuk orang ingatkan. Kisah ini jadi ibrah kepada semua orang. Kata Ibn Abbas, radda Allahu ila zawjatihi shababaha wa zadaha hatta waladat lahu 26 waladan dzakar. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya selamatkan Nabiullah Ayub, bukan hanya bagi Nabiullah Ayub sihat, bahkan bagi pada isterinya juga, isterinya balik ke keadaan muda, dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan macam syabab, mudah lagi dia orang masih lagi awal umurnya. Dan dia lahirkan kepada Nabiullah Ayub 26 anak lelaki. Subhanallah. Dikata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, albasahu Allahu hullatan minal jannah. Albasahu Allah hullatan minal jannah. Yani Allah SWT selamatkannya daripada sakitnya. Naam. Di masa itu, albasahu Allah hullatan minal jannah. Fatanaha Ayyub wa jalasa fi nahiyatin, faja'at imra'atuhu falam ta'rifhu. Maka Sayyidina Ayyub, dia pergi duduk di satu tempat, dan isterinya datang.
datang balik balik tempat itu. Faja'at imra'atuhu falam ta'rifhu. Sampai isterinya tak kenal dia. Siapa ni? Isterinya pun tak kenalkan dia. Falam ta'rifhu. Naam. Faqalat ya Abdullah. Dia cakap dengan Nabi Allah Ayub. Dia kata padanya, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya Abdullah, aina dhahaba hadzal mubtala? Di mana pergi orang yang sakit tu yang Allah Subhanahu wa taala ujinya? Di mana dia? Alladhi kana hahuna, yang ada dekat sini, mungkin adalah anjing-anjing yang ambilnya. La'alla al-kilab dhahabat bihi aw dhi'ab, mungkin ada binatang datang ambilnya atau apa. Mana dia? Ha? Wa ja'alat tukallimuhu sa'ah, dan sampai dia cakap banyak lama tentang bab ini. Dengan seorang yang dia rasa itu hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabiullah Ayub. Kemudian apabila jadi seperti itu, faqala waihak ana Ayub. Maka dia kata padanya, apa ini kamu, saya ni adalah orang, saya ni adalah Ayub. Naam, alaihi salam. Faqalat ataskharu minni ya Abdullah. Maka dia kata padanya, kamu apa ini, hinakan pada aku ini, kamu cakap gurau-gurau macam dalam bahasa kita lah, apa ni, kamu gurau-gurau ke, cakap seperti itu. Ha? Faqala waihak ana Ayyub qad radda Allah alayya jasadi. Maka dia kata padanya, sesungguhnya aku ni adalah Ayub. Allah SWT sudah bagi saya selamat, sihat dan balik dalam keadaan biasa. Dan Nabi Allah Ayub, Asha Ayub alaihissalam pada an syufiya min maradi 70 aman. Sayyidina Ayub selepas sihat daripada sakitnya, dia hidup 70 tahun. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala millat Ibrahim alaihi salam, mengikut pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut pada cara Nabi Allah Ibrahim. Naam. Dalam hadis yang lain ada juga yang tinggalkan dua kawan daripadanya, illa rajulaini min ikhwanihi. Adalah dua orang daripada kawannya, adalah dua orang yang jaga badannya juga. Cuba tengok dalam hadis yang lain. Naam. Dan disebutkan adalah Nabi Allah Ayub juga apabila dia sihat, lamma afa Allah Ayub, seperti mana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari riwayat Al-Hakim fil Mustadrak, dia kata apa, lamma afa Allah Ayub amtara alaihi jaradan min dhahab faja'ala ya'khudhuhu bi yadihi wa yaj'aluhu fi thawbihi. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah selamatkan pada Nabi Allah Ayub, Allah Subhanahu wa taala bagi kepadanya adalah sampai macam terlalu banyak daripada emas. Naam. Faja'ala ya'khudhuhu bi yadihi, maka dia diambilkan, letak di bajunya. Dan dikatalah, ya Ayub, amma tashba', wahai Ayub, kamu tak cukup ke kamu ambil semua ni? Qal wa man yashba'u min rahmatik, siapa yang apa, yang puas daripada rahmatmu. Maksud semua orang nak lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan sikit, nak lagi banyak. Itu hal Nabi Allah Ayub alaihi salam. Naam. Allahumma salli. Sampai adalah Nabi Allah Ayub, pada kisahnya ini disebutkan Allah SWT firman dalam Al-Quran, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Dalam keadaan ini Allah SWT tunjuk pada kita bagaimana Nabi Allah Ayub dia sabar dengan bala yang terjadi padanya, dia sabar dengan apa yang berlaku padanya, lam yatadhammar ala Allah, atau tidak adalah dia sampai benci ataupun sampai kata-kata bukan-bukan. Isterinya adalah satu kali masuk ke rumahnya, masuk kepada Sayyidina Ayub, dan dia kata padanya, ila mata, sampai bila seperti itu. Kemudian Sayyidina Ayub adalah doa Allah SWT. Wahada, kalau kita tengok dalam bab ini, Sayyidina Ayub apabila dia doa, dia sudah sampai pada tahap, bukan Sayyidina Ayub tak tahu yang akan selamatkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Walakin ini adalah ujian untuk lihat Allah Subhanahu wa taala, lihat hamba-Nya apa yang dia akan lakukan. Dan bagaimana Sayyidina Ayub, bagaimana orang yang dikelilingnya, bagaimana isterinya dan orang yang keliling kepadanya.
Tapi di masa Sayyidina Yaqub doa adalah di masa tu sampai isterinya yang dia apa? Yang dia sayang pada isterinya sampai nak cakap tentang hal ini. Di masa itu Sayyidina Yaqub tak adalah buat apa, dia adalah tegar dengan isterinya dan dia ingatkan pada nikmat-nikmat yang Allah SWT beri kepadanya. Kemudian adalah dia doa Allah SWT. Haluna nahnu ma Allah Subhanahu wa taala. Hal kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Labud an yakun, mesti adalah jadi talabul abdil faqir, mintaan hamba Allah Subhanahu wa taala yang fakir, yang miskin, yang dia tahu tidak ada siapa lain daripada Allah yang akan bantunya. Apabila kamu sudah sampai tahap seperti itu, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan beri hajat kamu, akan sampaikan pada kamu. Kam imra'a fi hadha zaman, berapa perempuan di zaman kita ini adalah dia berlalu badannya keadaan seperti mana Sayyidina Ayub dengan isterinya. Isteri menjagakan kepada suaminya, suaminya sudah sakit sampai duduk, tidak boleh buat apa-apa, tidak boleh kerja, tidak boleh cari nafkah, tapi isterinya tak tinggalnya. Walaupun dia dalam keadaan seperti itu, tidak tinggalnya. Wahai isteri yang salihah yang keadaannya seperti itu. Wahai ibu yang salihah yang keadaannya seperti itu. Yang Allah SWT uji dengan anak. Ataupun uji dengan suami. Ataupun uji dengan seorang daripada keluarga. Seperti itu. Ketahuilah adalah kamu adalah bahagian yang besar nanti di akhirat. Adalah pahala yang banyak untuk kamu. Untuk sabar kamu dekat dunia. Apa yang kamu lakukan di dunia ini adalah banyak untuk pahala untuknya di akhirat. Nanti akan ada banyak daripada pahala di akhirat insya-Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Khususnya atas amalan kamu yang lakukan iaitu sabar. Walaupun ujian macam mana pun kamu sabar, masih lagi berterusan. Jadi itu adalah pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala akan beri pada kamu. Dan ingatkan yauma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dia akan datang satu hari Allah Subhanahu wa taala tidak berkira-kira dengan orang yang bersabar di dunia, yang orang yang sifatnya dia sabar dekat dunia ini. Tak ada kira-kira dengannya. Allah Subhanahu wa taala kata padanya, ini adalah balasan sebab kamu sabar dekat dunia, maka masuk ke syurgaku. Ya Rabb, Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minas sabirin. اللهم اجعلنا من الصابرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سيدنا أيوب dikatakan Sayyidina Ayub tuwfiya di Dimashq dan qila tuwfiya di ardi Rum, dikata di wafat di bumi Damsyik dan dikatakan diwafatkan di bumi Rum. Dan dikatakan umurnya di masa itu 75 tahun dan ada qaul yang lain 93 sana, 93 tahun. Nah, ada untuk maklumkan ya, kadang-kadang ada yang pada kisah-kisah adalah pada Israiliyat ataupun pada kisah-kisah yang tidak betul dikatakan Sayyidina Ayub dia sampai keluar daripada kulitnya ulat dan sebagainya. Nah, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Para nabi dia adalah Nabiullah kan? Jadi itu adalah tidak jadi seperti itu. Nabi mungkin dia sakit. Nabi bukan tak sakit. Nabi maksum, tak ada dosa. Tak lakukan dosa, tak ada dosa. Tapi adakah Nabi sakit? Boleh jadi sakit? Boleh. Tapi sakitnya marad, ghair munafir. Yani sakit yang bagi orang bukan orang tinggalkannya dan tak nak dia sampai keadaan seperti itu. La, laisa hakadha. Wallahu a'lam. Lakin yang berlaku pada Nabiullah Ayub mungkin adalah keadaan dia adalah banyak pada orang yang kelilingnya ditinggalkannya dan jauh badannya. Naam. Lakin laisa al-marad hadha marad mu'di ataupun sakit yang akan terlibat pada orang lain. La, laisa hakadha. Bukan seperti itu. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab.
Semoga Allah SWT terima pada kita semua, dan semoga Allah SWT beri pada kita kemudahan dan berkat pada masa. InsyaAllah Ta'ala esok kita ceritakan sikit-sikit pada kisah pada juzuk 19 hari ini. Walaupun ada banyak pada kisah yang berulang, tapi insyaAllah kita esok kita akan ceritakan lagi sikit, mungkin satu kisah, kemudian terus masuk pada juzuk ke-20. InsyaAllah malam ni adalah kira malam 20, insyaAllah. Cuba kita insyaAllah tamatkan 10 yang kedua daripada bulan Ramadan dengan solat taubat, solat hajat pada Allah SWT, untuk Allah SWT berkatkan kita pada masa kita, berkat pada umur kita, berkat pada keluarga kita, pada anak, keluarga, suami, isteri, dan juga untuk semua insyaAllah, dan beri kepada kita kesihatan dunia insyaAllah. Semoga Allah SWT terima amalan kita semua. Amin ya rabbal alamin. بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا كل خير. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، ارحمنا برحمتك يا رحيم. اللهم يسر لنا أمورنا واغفر لنا جميع حاجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا يا ربنا يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Amin, بارك الله amin, فيكم. amin ya Amin rabbal ya rabbal alamin. alamin. Jazakumullah Terima khairan. kasih. Terima kasih banyak pada semua yang hadir insya-Allah. Semoga Allah SWT terima pada semua insya-Allah. Kita insya-Allah hari ini kita akan ada juga infak untuk buka puasa. Siapa yang nak join dengan kita, ahlan wa sahlan, mudah-mudahan ada saham untuk akhirat. Dan juga insya-Allah untuk infak buku pun terbuka juga kepada semua siapa yang berminat untuk nak join untuk saham, insya-Allah boleh. Saya sebelum 2 hari itu adalah dekat Terengganu, dekat satu tempat Madrasah Syekh Dawud Al-Fatani. Alhamdulillah ramai yang join dengan kita adalah daripada golongan pelajar-pelajar juga tahfiz. Masya Allah, di masa kita mengajar tu tentang bab nuzul Al-Quran, lalu saya tanya beberapa soalan tentang tajwid. Di masa itu saya tengok pada tahap pelajar rendahlah sikit. Jadi saya cakap insya-Allah akan datang saya akan buatlah satu kursus dekat sini. Buat satu kursus, kita kumpulkan daripada madrasah-madrasah dekat Terengganu. InsyaAllah mungkin kita kumpulkan di pusat pengajian Syekh Dawud Al-Fatani. Tempat tu masya-Allah besar. Ada diwan besar, muat mungkin lebih kurang dalam 150 orang ada, ataupun lebih sikit. Jadi insya-Allah mungkin akan buat kursus di masa akan datang insya-Allah SWT di tempat tu insya-Allah. Jadi kita terbuka juga peluang untuk siapa-siapa yang berminat untuk nak infak untuk buku, mudah-mudahan jadi saham untuk akhirat untuk kamu semua insya-Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام Amin. عليكم Terima ورحمة kasih. Assalamualaikum. Terima الله kasih banyak Syekh. وبركاته. Barakallahu Sama-sama. fikum. Terima kasih, Syekh. Amin, amin ya Rabb, amin ya Rabb. Terima kasih, Syekh. Sama-sama, Alhamdulillah.